Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke channel YouTube saya. Saya Cikgu Mus. Pada hari ini, kita akan meneruskan pembelajaran kita untuk matematik tambahan tingkatan 4, topik indeks, set dan logaritma. Jangan lupa like, share dan subscribe kerana subscribe adalah percuma. Kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Okay, so contoh 18 muka surat 107. Yang ini barulah dekat soalan kertas 1. Biasanya soalan kertas 1 dia macam ni, simple. Tapi kalau kita tak tahu pun tak boleh jawab. Selesaikan X tolak 4 punca kuasa. X tolak 4 set X tambah 3 sama dengan sifar. Soalan dia mudah, pendek, ringkas, selesaikan. Apa maksud selesaikan? Selesaikan maksudnya kita cari nilai X. Itu maksud perkataan selesaikan. Okay? Dalam soalan, dia boleh letak permudahkan. Dia boleh letak selesaikan. Permudahkan dan selesaikan dua benda lain. Kalau selesaikan, kita cari nilai pemboleh ubah. Kita cari nilai anu. Itu yang kita cari. Kalau dia permudah, kita berhenti setakat itu sahaja. Kita tak selesaikan. Okay? So, dia kata selesaikan. Simple je soalan dia. Kalau awak tengok dekat sini, dia ada 3 sebutan. Sebutan yang pertama adalah, okay, saya bulatkan. Sebutan yang kedua dan sebutan yang ketiga. Bila masa awak jumpa di dalam matematik ada 3 sebutan macam ini. Kuadratik. Biasanya kita jumpa dalam kuadratik. Kalau linear kan AX tambah B. Ini adalah linear. Lepas itu kita ada kuadratik. Kuadratik adalah AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan sifar. Lepas itu kita ada kubik. Kubik ini awak belum belajar. AX kuasa 3 tambah BX kuasa 2 tambah CX tambah D. So yang awak sudah belajar, dua ini sahaja. So bila awak tengok dekat sini, kita ada 3 sebutan. So bila ada 3 sebutan macam ini, maksudnya soalan ini sebenarnya kuadratik. Okay, sebab dia ada sama dengan sifar. Tengok, dia ulang balik apa yang awak dah belajar dekat kuadratik, saya rasa dekat tingkatan 2. So, bila dia kuadratik, dekat sini awak nampak pelik. Mana kuasa 2 dia, cikgu? Kuadratik kan ada kuasa 2. So, macam mana awak boleh dapat X ini? Ui. Oh, okey. Terkejut saya. So, macam mana awak boleh dapat X ini? Sebab kalau kuadratik, dia kan X kuasa 2. So, AX kuasa 2 tambah BX tambah C. So, maksudnya dekat sini macam mana kita nak jadikan X ini kuasa 2. Sebenarnya, yang ini dia dapat daripada itu. Sebab apa? Sebab kan kalau yang ini kuasa 2, ini awak sudah belajar dekat indeks sama dengan X. Kan awak sudah belajar dekat indeks. Sebab itulah dekat sini dalam soalan dia cuma tulis X sahaja. So, bila dia bagi dalam bentuk macam ini, kita kembalikan dia dalam bentuk asal dia. Bentuk asal dia adalah yang ini, bentuk asal dia. Okay, dapatlah dalam bentuk asal dia macam itu. Okay, barulah nampak dia macam kuadratik sikit. Okay, dapat bayangan kuadratik. Tapi cikgu, set X itu buat saya keliru, cikgu. So, kalau set X itu buat awak keliru, awak jadikan dia kepada sesuatu yang awak lebih senang nampak. So, saya gantikan set X dengan A. Saya gantikan. Okay, kalau awak tak nak ganti pun tak apa. Tapi saya nak mudahkan kerja saya gantikan. So, saya dapatlah bentuk dia macam itu. Nah, kan lagi senang. Bentuk dia jadi lagi senang awak nampak. A kuasa 2 tolak 4A tambah 3. So, apa yang awak perlu buat sekarang? Faktorkan. Sorry dong saya kata. So, awak faktorkan. Yang ini pun awak sudah belajar juga. Belajar dekat mana? Kalau saya tidak silap dekat form 2.
darab silang. So, kita faktorkan. Yang ni saya tunjuk. Sebenarnya untuk admit, saya tak galakkan awak buat kaedah ini. Saya tunjuk sahaja. Lepas itu, jangan risau. Saya akan tunjuk juga macam mana guna calculator. So, ini adalah kita letak sebagai dekat sini. Ini kita punya A. Kita letak A kuasa 2 dekat sini. Dan ini adalah sebutan yang kedua. Letak dekat sini sebutan kedua kita. Dan ini adalah sebutan ketiga. Letak dekat sini sebutan ketiga kita. So, macam mana nak dapat A kuasa 2? A darab A. Untuk dekat sini, dia adalah darab. A darab A dapat A kuasa 2. So, dekat sini, positif 4. So, kita nak cari positif 4 ialah, salah ni. Positif 3. Okay, saya salah buat. Dekat situ ialah positif 3. So, dekat sini kita ada positif 3, negatif 3. Darab negatif 1, dapatlah positif 3. So, untuk dapat negatif 3A, kita darab silang. A darab negatif 3 dapat negatif 3A. A darab negatif 1 akan dapat negatif A. Lepas itu, turun ke bawah untuk sebelah sini adalah tambah. Negatif 3A tambah negatif A akan dapat negatif 4A. Okay, maka, tangan saya dekat sini. So, kita dapatlah ini kita punya pemfaktoran itu tadi. A tolak 3, A tolak 1 sama dengan sifar. So, kita cari nilai A. A tolak 3 sama dengan sifar. So, saya akan dapat A sama dengan 3. A tolak 1 sama dengan 1. Saya akan dapat A sama dengan 1. Dah siap ke belum? Belum. Kenapa belum? Sebab dekat sini tadi saya tukarkan A sama dengan set X. So, saya mesti gantikan balik. Saya gantikan balik A saya kepada set X. Saya gantikan balik A saya kepada set X. Lepas itu barulah saya boleh selesaikan. So, bila set pindah ke sebelah, kita akan dapat kuasa 2. So, dapatlah X sama dengan 9. Dan yang sebelah ini pun sama juga. Pindahkan ke sebelah, kita akan dapat 1. Itulah maksud soalan selesaikan. Okey? Cikgu, susahnya. Ya. Konsep-konsep yang awak sudah belajar semua diuji dalam matematik tambahan. Okey, ada shortcut tak cikgu? Ada. Sebab dekat sini, untuk kaedah ini, saya sangat tidak galakkan. Kenapa dia membazir masa? Okey? Dan kaedah ini tiada markah. Yang ada markah cuma yang ini. Yang ini shortcut cikgu saya ajar dulu. So, macam mana nak buat shortcut? So, saya tunjuk dekat sini. Untuk pemfaktoran, kita ada A kuasa 2 tolak 4A tambah 3. Yang ini pun saya sudah ajar awak dalam kelas. Awak tekan kalkulator. A kuasa 2 tolak 4A tambah 3. So, kita akan dapat A sama dengan 3A tolak A sama dengan 1. Ini jawapan bila awak tekan kalkulator. Okay, jangan berhenti setakat itu sahaja. Awak mesti isi ruang kosong di tengah-tengah ini. Bekerja dari bawah naik ke atas. So, bila kita pindahkan ke sebelah kiri, kita akan dapat A tolak 3 sama dengan sifar. Dan dekat sini, kita pindahkan 1 ke kiri. A tolak 1 sama dengan sifar. Kita masukkan yang ini ke dalam kurungan. So, dapatlah A tolak 3 dalam kurungan A tolak 1 dalam kurungan. Ini shortcut guna kalkulator. Sebab yang awak dapat markah cuma yang ini dapat markah. Yang ini awak belajar dekat tingkatan 2, tingkatan 3 supaya konsepnya awak dapat gambaran macam mana dapat. Dia macam terlalu banyak kan? Untuk bahagian menyelesaikan masalah dia memang sangat banyak. Dia bukan banyak apa? Banyak konsep yang awak perlu ingat daripada form 1, form 2, form 3, form 4. Semua benda kita perlu ingat. Kalau benda itu kita tak lupa, tak ingat, tak dapatlah. Sebab itu dia jadi susah sebenarnya. Kalau permudah-permudahkan ini, saya percaya awak boleh buat sebenarnya. Yang permudah-permudah, yang faktor-faktor ni, saya percaya awak boleh buat. Yang menjadi masalahnya, macam mana nak mula dekat sini tu. Macam mana nak mula tu ramai yang tak boleh.
So, latih diri 4.8 muka surat 107. Saya sengaja pilih soalan ini. Muka surat 107. Soalan 1. Saya sengaja ambil soalan 1 ini. Sebuah segitiga ABC mempunyai sudut ABC sama dengan 60, AB sama dengan 3 set 3 dan BC sama dengan 4 set 3. Cari panjang AC. Okey, soalan ini dia tidak cakap segitiga apa? Segitiga sudut tegak kah? Segitiga sama kaki kah? Segitiga sama sisi kah? Bila soalan tidak cakap macam itu, awak tak boleh anggap dia segitiga sama kaki. Awak tak boleh anggap dia segitiga bersudut tegak. Awak tak boleh anggap dia segitiga sama sisi. Tak boleh. So, bila soalan tidak cakap apa-apa, kita anggaplah dia satu segitiga sahaja. Segitiga berterabur asalkan dia ada 3 sisi. Okey, so kita alihkan maklumat. Okay, ABC awak label sendiri. Ikut nafsu awak nak letak ABC dekat mana. So, saya letak A dekat sini, saya letak B dekat sini, saya letak C dekat sini. Kemudian, dia cakap sudut ABC ialah 60. So, untuk sudut ABC, 60 ini berada di huruf tengah. So, dapatlah B, 60. A, B adalah 3 set 3. So, ini A, ini B. So, panjangnya adalah 3 set 3. BC sama dengan 4 set 3. So, mana B? B. C 4 set 3. Cari panjang AC. Cikgu, macam mana nak cari ni cikgu? Dah lah tak ada luas. Dah lah tak, bukan segitiga sudut tegak. Kalau segitiga sudut tegak, bolehlah saya guna sinus, kosinus, tangent. Tapi ini tak ada. Jangan lupa, awak sudah belajar penyelesaian segitiga. Awak tengok betul-betul macam mana awak nak selesaikan soalan ini. Tengok maklumat yang dia bagi. Okey, ingat kalau dia silang macam ini, petua sinus. Kalau dia piece macam ini, petua kosinus. Oh amat, yes. Sebab itu saya pilih soalan ini. So, untuk yang ini, awak boleh guna petua kosinus. Sebenarnya ada cara lain. Tapi, memandangkan awak dah belajar penyelesaian segitiga, kenapa tak tunjuk kan? So, dekat sini kita ada panjang sisi. Oh, mana saya punya pen ni? Ya Allah. Okay, ni pen saya. So, kita ada dekat sini. Kita ada maklumat ini. Dan kita ada dekat sini sudut kita. Yang ini kita ada A. Yang ini kita ada C. Yang ini kita ada B besar. Yang kita nak cari B dekat sini. So, kita guna petua sinus kah petua kosinus? Saya tengok petua kosinus. Kalau dia piece, petua kosinus. Kalau dia silang, petua sinus. So, kita pilihlah. Yang ini ketiga-tiga rumus ini diberi di dalam exam. So, awak pilihlah yang mana awak nak pakai. So, dekat sini kita nak cari B. So, saya pakailah yang B. So, saya pakailah yang B. Saya gantikan. Dekat sini adalah A. A saya ialah 4 set 3. Kemudian C saya ialah 3 set 3. So, gantikan sahaja. Saya pilih B kuasa 2 sebab saya nak cari B. So, saya pilih dekat sini. A kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2 AC cos B. So, A yang saya ada ialah 4 set 3. C yang saya ada ialah 3 set 3. So, 2 A, C, cos B. Cos 60. Ni B saya. Okey, so kita permudahkan. Macam yang saya cakap tadi lah. Sebenarnya awak dah belajar. Cuma kita tak tahu macam mana nak mula tu. Macam karangan bahasa Melayu pun. Isi dah ada. Tapi nak buat pendahuluan itu yang payah. Bila pendahuluan dah betul, dah okey, barulah isi-isi tu senang nak susun. Kan? Okey, so dekat sini kita permudahkan. 4 kuasa 2 dapat 16. Set 3 kuasa 2 dapat 3. 3 kuasa 2 dapat 9. Set 3 kuasa 2 dapat 3. Kemudian dekat sini, 2 darab 4 is 12.
2 darab 4 is 8. 8 darab 3, 24. Ni dekat luar ni, dapat 24. Lepas itu, set 3 darab set 3 dapat 3. Sama macam set 3 kuasa 2, dapat 3. Cos 60, awak akan dapat 1/2. Bila awak tekan kalkulator pun, awak akan dapat 0.5. Tekan saja kalkulator. So, tekan kalkulator. Tekan kalkulator, dapat B kuasa 2 sama dengan 39. Soalan minta cari panjang AC. AC awak adalah B. So, dekat sini awak dapat B kuasa 2. So, kita permudahkan, pindahkan kuasa 2 ke sebelah, dia jadi punca kuasa pula. Kak aku nyebut, sorry, set 39. Boleh lagi tak dipermudahkan? Tak boleh, tak dapat. Saya sudah cuba cari faktor bagi 39. Faktornya 1 darab 39. 3 darab 13. Ini sahaja kita punya faktor. So, tak dapat dipermudahkan. So, tinggalkan dia macam itu sahaja. So, siap. Maka, panjang AC sama dengan set 39. So, untuk kesimpulan, hari ini kita tengok menyelesaikan masalah yang kita sudah tengok tadi beberapa konsep. Konsep dia ialah untuk menisbahkan penyebut nombor tak nisbah, hendaklah didarabkan dengan conjugate. Okay, penyebut. So, ini adalah kita punya penyebut dan conjugate. Ini tadi kita sudah tengok. So, kalau M set A, conjugate-nya diri sendiri. Lepas itu, kalau operasi dia tambah, conjugate dia adalah tolak. Kalau operasi dia tolak, conjugate dia adalah tambah. Lepas itu, kita ada dua hukum ini yang kita sudah belajar dekat set. Hukum yang pertama, kalau dia darab, dia akan jadi set AB. Maksudnya A darab B. Kemudian, kalau dia bahagi, kita boleh permudahkan set A per B. Sebab itu, dalam matematik tambahan, kadang-kadang awak nampak bentuk dia pecahan, kadang-kadang awak nampak bentuk dia bahagi. Sebenarnya, dia adalah sama. Ini kita panggil sebagai persamaan ataupun perkadaran. Dia sama.